بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan taufiknya, hidayahnya, kasih sayang Allah taala kepada kita semua bersama-sama berhimpun berkumpul pada malam yang mulia ini menambung semula muzakarah kita kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman karangan Syekh Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu al-bari. Alhamdulillah, kitab kita pada muka surat 4 pada katanya barisan yang ke 10 daripada atas ke bawah, kitab Jawi barisan yang ke 10 daripada atas ke bawah pada kata musannif ketujuhnya qudrah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Katanya pengarang, ketujuhnya qudrah. Artinya arti qudrah kuasa Allah Ta'ala. Sambungan lagi perbicaraan sifat yang wajib bagi tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad di dalam hatinya dengan tentu sungguh adanya pada Allah Subhanahu wa taala sifat qudrah, yakni kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib kita ketahui dan i'tiqad tahu secara tafsilnya 20 sifat. Dan ketujuhnya qudrah. Dengan arti kata dalam kitab ni sebut kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab lain, umpama kitab Misbah yang kita bicara dah lepas dulu, qudrah dengan makna isim berkuasa. Asal masdar qudrah dengan makna kuasa. Tapi orang yang mula-mula menterjemah bahasa membalik bahasa dengan perkataan perkuasa, iaitu pada pengarang kitab Baqaratul Amani menterjemah dengan keadaan perkuasa. Kenapa? Kerana supaya orang dapat membeza kuasa dan perkuasa satu perkara yang berlainan. Bila mana disebut kuasa, hasil daripada perkuasa yang ada pada zat Allah. Yang kita bicara qudrah di sini dengan makna perkuasa. Kuasa samarah, makna buah daripada perkuasa. Bila mana kita sebut kuasa lain, sebut perkuasa lain. Perkuasa satu sifat yang ada pada zat Allah. Dengan sifat perkuasa itulah Allah Ta'ala berkuasa. Dengan sifat perkuasa Allah Ta'ala berkuasa. Supaya membeza potong dan pemotong. Potong satu,
benda yang tajam. Adapun pemotong satu benda yang tajam, adapun potong satu perbuatan. Satu perbuatan gerak ke tangan, pukul dan pemukul. Pukul satu perbuatan, adapun pemukul satu objek yang kerah. Batu, kayu, apa semua besi, tak kira lah, benda yang kerah dipanggil pemukul. Perkuasa satu sifat. Kuasa buah daripada perkuasa. Allah Ta'ala ada pada zatnya sifat perkuasa. Dengan adanya sifat perkuasa pada zat Allah, Allah Ta'ala berkuasa. Yakni Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat perkuasa yang ada pada zatnya. Bagaimana sifat perkuasa Allah, kita tak boleh nak fikir. Bagaimana hakikat sifat perkuasa itu, tak boleh nak fikir. Bahkan akal kita tidak akan mampu siapa memikirkan akan hakikat yang qadim. Sifat Allah Ta'ala, sifat qudrah dengan makna perkuasa, sifat yang qadim, sedia kala. Sama seumpama zat Tuhan. Zat Allah Ta'ala sedia, sifat Allah Ta'ala pun sedia. Maka yang baharu ini, kita semua ni, makhluk ni, tidak akan mampu memikirkan. Akal kita tak sapa untuk memikir hakikat yang qadim. Maka setakat mana yang wajib kita i'tiqad, setakatnya ada pada zat Tuhan sifat perkuasa. Wajib pada zat Allah sifat perkuasa. Dengan sifat itulah Allah Ta'ala berkuasa. Lalu masuk pada kitab bermula maknanya makna perkuasa, iaitu satu sifat yang mawujud, satu sifat yang ada. Mana sifat yang jenis ada. Sifat yang jenis ada. Dia sifat dia ada dua jenis. Ada yang jenis ada. Yang kedua ada yang jenis sungguh. Sifat yang jenis ada yang kita peroleh ia dengan panca indera. Yang kita dapat dengan panca indera, maka sifat tu jenis ada. Kita kiyah pada sifat makhluk. Arak pada makhluk, pada jirim. Seumpama tawa pada air, masin pada garam, manis pada gula, pedas pada lada, semua tu sifat yang jenis ada. Kenapa kata dia jenis ada? Kerana ia diperoleh dengan panca indera. Apa-apa sifat yang kita peroleh, yang kita dapat, yang kita tahu dengan panca indera, maka sifat tu ada. Tawa pada air ada, kerana peroleh dengan panca indera kecapan lidah. Segala warna yang ada pada sekalian makhluk, putih ke, hijau ke, biru ke, kelabu asap ke, sawo mata, semua warna itu jenis ada kerana peroleh dengan panca indera mata. Apa-apa yang kita dapat dengan telinga, segala bunyi, bunyi suara, bunyi kipas, bunyi aircon, bunyi hujan, segala apa yang bunyi, yang menumpai pada udara, yang menumpai pada getaran, maka semua itu sifat yang jenis ada. Bunyi sifat yang jenis ada. Begitu juga segala bau yang kita dapat dengan hidung. Minyak atar kita comor pada tangan, maka kita hidup. Bauan itu wangi ke, hapak ke, busuk ke, dia menumpai pada udara. Bila mana kita hidup, masuk ke dalam hidung kita udara. Yang adanya pada udara itu bauan. Maka bauan itu sifat yang menumpai pada udara. Maka bauan itu sifat yang jenis ada kerana dapat dengan panca indera hidung. Begitu juga rasa air tangan. Kita letak pada sesuatu yang licin, terasa licin. Letak pada sesuatu yang kasar, terasa kasar. Maka rasaan licin itu sendiri, kasar itu sendiri, sifat yang jenis ada. Kenapa? Kerana dapat dengan panca indera tangan. Mana 5 panca indera, mata, telinga, hidung, kecapan lidah dan tangan. Maka bila mana dapat daripada salah satu daripada kedua, kelima-lima itu, maka dikatakan sifat yang jenis ada. Itu bahagian yang pertama, jenis ada. Yang kedua, sifat yang jenis bangsa sungguh. Jenis sungguh sahaja. Jenis kita tahu dan kita faham sahaja. Tahu dan faham. Besar pada bola, bulak pada bola.
Bulat itu jenis sungguh. Dia tidak ada tapi dia sungguh. Kita faham ataupun kita reti ataupun kita tahu dengan begitu sahaja. Panjai pada tali, panjai yang ada pada tali berbentuk panjai itu, panjai itu sifat bangsa sungguh. Kenapa? Kerana kita faham tali ini berbentuk panjai. Mana panjai itu walaupun kita pejam mata, tutup telinga, hidung dan mulut kita tutup, tangan kita genggam, kita tahu yang mana tali itu panjang. Maknanya panjang itu sifat yang jenis sungguh. Besar pada gajah apa semua tu sifat yang jenis sungguh. Mana dua jenis sifat. Sifat yang jenis ada yang kita dapat dengan panca indera, sifat yang jenis sungguh hanya kita tahu sahaja. Faham begitu sahaja. Maka bicara tentang sifat Allah, maka ada kategori yang bahasa ada kategori yang bangsa sungguh. Yang jenis ada yang kita dapat dengan panca indera. Sekiranya dibukakan hijab oleh Allah supaya melihat akan sifat kudrahnya, maka kita dapat melihat sifat kudrah Allah bagaimana. Sekiranya dibuka balik mata, kalau dibuka balik hidung, dapat menghidung. Dibuka balik telinga, dapat mendengar. Itu sifat yang jenis bangsa ada. Macam tawa pada air, Allah Ta'ala membukakan pada kita pada kecapan lidah sahaja. Kecapan lidah. Kita tengok dengan mata pun kita tidak tahu dia ni tawa ke masing ke, pahit ke, kita tidak tahu. Tapi Tuhan buka balik lidah, dapat kita rasa. Sekiranya Tuhan buka balik mata supaya melihat tawa itu bagaimana, kita dapat lihat tawa. Itu sifat yang jenis ada. Begitu juga balik mata kita dapat segala warna. Maka bila mana kita lihat segala warna itu sifat yang jenis ada kerana Tuhan buka balik mata. Kalaulah Tuhan buka balik ni telinga contohnya, maka kita boleh mendengar ke bagaimana zahirnya sifat warna itu. Merah ni berbunyi begini, kuning berbunyi lagu ni. Itu semua di atas bukaan hijab daripada Allah. Kalau Tuhan buka hijab sifat kudrah supaya kita melihat, kita dapat melihat. Baik itulah sifat kudrah, sifat yang jenis ada. Jenis ada. Kalau sifat yang jenis sungguh, kidam. Bila mana kita sebut kidam, sedia. Tergambar di akal kita, di fikir kita, boleh mikir dah. Kidam ni benda yang sedia. Apa itu sedia? Benda yang tiada mula. Kita faham dah. Tiada mula ni makna tak ada start. Itu sifat yang jenis kita reti sahaja. Mana sifat yang jenis sungguh. Benda tu tak ada tapi kita reti. Benda tak ada mula, tak ada start, tak ada awal, tak ada diperanakkan Allah Ta'ala. Maka sifat kidam itu jenis sungguh sahaja. Bakak kekal. Kita pejam mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup tangan gempak, mulut pun tutup, maka kita tahu bakak itu sifat yang jenis sungguh sahaja. Kenapa? Kerana kita tahu benda yang bakak, yang kekal, yang tidak terima binasa, hancur. Tidak terima binasa, tidak mati, tidak hancur, tidak lenyap. Semua tu kita faham, kita tahu dengan begitu sahaja. Itu jenis sifat bangsa sungguh, jenis sungguh. Bicara tentang sifat mukhalafah, tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak serupa tu sifat yang jenis sungguh sahaja. Bota dengan cawan, ada kau sifat tak serupa tu? Tak ada. Lepas tu sungguh kita faham tak serupa ni. Bota jenis lagu ni, cawan ni jenis ternganga lagu ni. Mana tak serupa itu, hanya kita faham sahaja. Itu sifat yang bangsa yang jenis sungguh. Maka sifat salbiyah, kidam, bakak, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, esok Allah Ta'ala tidak berbilai, itu sifat yang jenis sungguh sahaja. Masuk bicara tentang sifat qudrah, sifat yang jenis ada. Lalu kata dalam kitab ni, iaitu satu sifat yang maujud, mana yang jenis ada. Yang adalah sifat yang kita peroleh dengan panca indera sekiranya dibuka hijab oleh Allah. Kita dapat dengan panca indera. Sama ada mata ke telinga, tak kira lah. Ikut kalau Tuhan buka hijab balik mata, mata.
balik telinga. Berdiri ia sifat qudrah pada zat yang mewajib ia sifat qudrah bagi zat akan kaunuhu qadiran. Ini berjalan di atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi. Kata dia yang mewajib bagi zat akan kaunuhu qadiran. Dengan sebab sifat qudrah inilah keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Itu yang mewajib ni dengan sebab. Dari kerana keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa ada pada zat Tuhan sifat berkuasa. Dia berlazim. Dengan sebab ada pada zat Tuhan sifat qudrah, sifat berkuasa, keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Dari kerana keadaan Allah Ta'ala berkuasa ada pada zat Tuhan sifat berkuasa. Mana berlazim-lazim. Maka ini qaul berjalan di atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi lah. 20 sifat ni yang takluk ia sifat qudrah dengan mengada tiap-tiap mungkin, dan meniadakan dia kan mungkin. Allah Ta'ala takluk sifat qudrah dengan mengadakan tiap-tiap mungkin, tiap-tiap makhluk. Mungkin mana benda yang harus ada, harus tiada. Makhluk lah. Kena pada benda yang baharu, makhluk, mungkin, serupa nama. Pekerjaan ataupun takluk, peranan, tugasan sifat qudrah hanya kepada perkara yang mungkin sahaja. Mengadakan mungkin dan meniadakan dia kan mungkin. Mana takluk sifat qudrah, peranan, tugasan sifat qudrah hanya kepada benda yang mungkin sahaja, benda yang harus. Kita pergi sepitah lalu. Benda yang harus sahaja. Benda yang harus ni makna makhluk sahaja. Benda mungkin sahaja. Tidak kepada benda yang wajib. Tidak benda yang mustahil. Hanya takluk peranannya kepada perkara yang mungkin sahaja. Tugasan dia. Maknanya tidaklah bertakluk kepada zatnya, kerana zat Allah Ta'ala itu wajib. Baik itu salah ataupun tidak layak ataupun tidak, sepatutnya ditanya mampukah Allah menghilangkan zatnya, mematikan zatnya. Katakan Allah Ta'ala kuasa qudrah, ya kuasa, sungguh kuasa. Mampukah Allah Ta'ala melenyapkan zatnya? Maka pertanyaan itu salah. Kenapa? Kerana takluk ataupun tugasan peranan sifat qudrah hanya benda yang harus, tidak benda yang wajib. Seumpama zat Allah, sifat Allah tu wajib. Zat Allah wajib. Apa ni? Maka nak kata tidak mampu tak boleh. Nak kata mampu tidak boleh juga. Lepas tu takluk sifat qudrah Allah Ta'ala, tugasannya, peranannya hanya benda yang harus sahaja. Begitu juga benda yang mustahil tidak bertakluk sifat qudrah. Benda yang mustahil, apa ni? Anak bagi Allah, benda mustahil. Benda mustahil pada akal, itu benda yang orang panggil tidak bertakluk sifat qudrah pada benda yang mustahil pada akal kita ni. Anak bagi Allah Ta'ala mustahil. Maka kuasa ke Allah Ta'ala mengadakan anak baginya? Nak kata kuasa, tidak boleh. Kalau kuasa maknanya Tuhan boleh menerima anak sama seumpama makhluk. Nak kata tidak kuasa, lemah Tuhan. Lepas tu tidak bertakluk sifat qudrah, sifat berkuasa kepada benda yang mustahil. Benda mustahil pada akal lah. Gerak dan diam di dalam saat yang sama mustahil pada akal. Tali panjang pucasa mustahil pada akal. Tiap-tiap jirim tidak berhajat kepada ruangan kosong mustahil pada akal. Itu benda mustahil pada akal. Kita semua ni jirim, tidak berhajat kepada ruangan kosong yang ada. Mana kita tidak berhajat kepada ruangan kosong. Seumpama air ni jirim, gelas ni jirim, di dalam gelas ni ada ruangan kosong, maka dia perlukan ruangan kosong untuk kita tuai air ni masuk ke dalam ruangan kosong. Sekarang ni tak ada ruang, ada udara. Kita bila mana kita tuai air, udara itu keluar, air masuk, kerana dia berhajat kepada ruang kosong, tempat isi padu dia duduk.
Adakah mampu, adakah jirim air boleh masuk dalam botol yang lain ni? Boleh masuk dengan tanpa tumpah? Tak boleh. Kenapa? Kerana air ni berhajat kepada ruang kosong di dalam botol. Mana setiap jirim berhajat kepada ruangan kosong. Tempat kosong lah maknanya, ruang kosong. Maka sekiranya kalau kata Allah Ta'ala itu bertempat, maka Allah Ta'ala berhajat kepada ruangan kosong. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan ruangan kosong, di manakah ruang yang Allah Ta'ala meletakkan zatnya? Maka tidak sekali-kali Allah Ta'ala bertempat. Tidak sekali-kali. Takluk sifat kudrah hanya kepada perkara yang harus sahaja. Mungkin, mengadakan mungkin, meniadakan mungkin, mencipta makhluk, melenyapkan makhluk, mematikan makhluk, itu semua takluk bagi sifat kudrah. Peranai dia. Gajah besar gajah, kuat gajah. Bukannya tak boleh. Kenapa? Kerana bukan peranai gajah untuk naik pokoknya, pokok kelapa ni. Maka peranai tugas gajah hanya membawa benda-benda yang berat. Walaupun dia gagah, bukan tugasan dia untuk naik pokok. Gagah, tapi tak boleh naik pokok. Kenapa? Bukan tugasan sifat gajah. Begitulah kudrah, bukan tugasan sifat kudrah. Bertakluk kepada benda yang mustahil dan yang harus, yang wajib, tidak sekali-kali. Benda yang mustahil, yang tidak terima pada akal. Benda yang wajib, yang tentu sungguh pada akal, itu benda yang wajib, yakni zat Allah dan sifat Allah. Kita harus laku. Start daripada makhluk yang paling besar Arash sehingga makhluk yang paling kecil Jauhal Firdi. Semua itu benda yang harus. Semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam satu biji pasir di tengah lautan sekalipun, semua di dalam kekuasaan Tuhan. Bergeraknya pasir di dalam kekuasaan Tuhan. Kita tak ada kuasa. Kita ambil pasir di tepi patah, kita ambil secekok pasir, kita pegang. Adakah kita kuasa untuk membilai pasir yang ada di tangan kita tu? Tak mampu. Kita bilai yang ni terbaik di angin ataupun terkira sama yang lain, mana kita tidak mampu membilai pasir. Bagaimana kita mengawal pasir yang ada di dalam genggaman kita? Tidak mampu sekali-kali. Allah satu butir pasir yang sangat halus di tepi pantai, di dasar lautan, kuasa Allah. Bergeraknya sebutir pasir. Semua itu di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Kuasa sungguh Allah Subhanahu wa taala. Mengada dan meniada mungkin di atas muafakat iradatnya, atas muafakat membetuli ataupun betul-betul dengan kehendaknya. Iradat ni mana kehendak Allah Ta'ala. Artinya tiada mengada Allah Ta'ala, tidak mengada, tidak membuat, tidak mencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan satu mungkin, satu makhluk ni, walaupun sekecil-kecil makhluk ataupun sebesar-besar makhluk, melainkan atas sifat yang ditentu akan dia oleh iradatnya, melainkan di atas sifat yang ditentu akan dia ditentu akan dia akan marji' domain mana ni, akan dia akan sifat akan sesuatu mengada dan meniada Allah Subhanahu Wa Taala akan satu mungkin, melainkan atas sifat yang ditentu akan dia ditentu akan dia akan mana ni, tak nampak ni, jadi gelap mata sebentar. Akan satu mungkinlah ataupun akan dia akan sifat tu, makhluk tu mungkin tu oleh iradatnya begitu. Maknanya Allah Ta'ala mencipta ataupun menjadikan sesuatu benda, melainkan telah ditentu oleh Allah Ta'ala dengan iradatnya pada azali. Itulah maknanya. Pada sedia kala lagi Tuhan tentu tu, dengan iradatnya yang
apa ni tanjizi qadim dulu. Allah Taala tentu pada ketika dahulu lagi. Kita semua. Jika kita dilahirkan bila, jodoh dengan siapa, rezeki cemak mana, musibah yang berlaku pada kita, ujian, nikmat, pergerakan dan sebagainya, apa-apa yang terjadi di atas muka bumi, lahirnya anak, cucu dan sebagainya, semua telah ditentu pada azal dengan sifat iradatnya yang takluk tanjizi qadim. Lawannya lawan bagi sifat kudrah, sifat berkuasa Allah Ta'ala, iaitu jikalau Allah Ta'ala kuat. Lawan bagi sifat berkuasa iaitu lemah. Al-ajzu artinya lemah. Lemah Allah Ta'ala itu mustahil. Mustahil pada akal kita mengatakan Allah Ta'ala itu lemah. Tak terima pada akal Tuhan ni lemah sekali-kali. Tidak terima. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bermula Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu, di atas tiap-tiap sesuatu hal keadaan yang amat berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Mana semua dalam Quran tidak sebut perkuasa. Dia tidak sebut sifat ma'ani, tidak sebut qudrah, tidak sebut iradah. Dia sebut dengan hal keadaan. Maka ulama ambil istinbat, dipanggil dilalah iltizam. Lazim daripada Tuhan kata dia keadaan yang berkuasa, yang amat kuasa, maka ada pada zatnya sifat perkuasa. Maka ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat perkuasa yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kelapannya iradah artinya berkehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiap-tiap apa yang berlaku pada diri kita di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiap-tiap benda. Maka kita masuk pada perbicaraan yang seterusnya pada muka surat. Muka surat 9 kitab Jawi pada barisan yang ke 6 daripada bawah ke atas. Pada katanya faslun gitu deh. Bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12 perkara. Ini masuk pada perbicaraan bab fiqh, bab ibadat. Bermula syarat wuduk dan mandi. Syarat sah wudu dan syarat sah mandi ialah dengan 12 perkara, 12 benda, 12 perkara. Ternapi ataupun terluput satu benda ini, maka tidak sah wudu dan tidak sah mandi wajib. Mana dia syarat sah wudu? Yang pertamanya Islam. Pertama Islam, mestilah beragama Islam baru sah wudu, baru sah mandi. Orang baru nak masuk Islam, maka perlu dengan orang panggil mengucap dulu, baru sah mandinya. Tidak kena mandi wajib dulu. Mengucap dulu 2 kalimah syahadah baru mandi. Kalau nak mandi, maknanya perlu dengan beragama Islam baru sah wudu. Melainkan orang kafir yang kitabi. Kitab ini mana yang berpegang dengan kitab dulu, kitab Nabi Musa dulu, Nabi Isa dulu. Maka orang itu sah mandi wajib sekiranya perempuan yang kitabi, perempuan kafir yang kitabi, yang berpegang dengan kitab dulu, yang benar dulu, kitab Nabi Musa dan Nabi Isa, maka dia mandi sah. Sekiranya untuk diwati oleh suaminya yang Islam, maka mandi wajibnya sah. Keduanya mumayyiz, mereka yang dapat membeza baik dan buruk. Kena ada benda yang mudarat, benda yang orang panggil manfaat, dia tahu dah. Dapat bersuci sendiri dah. Itu panggil mumayyiz. Maka wajib di atas wali dia, ayah dia ke apa semua, sekiranya nak melakukan tawaf dan sebagainya, maka ambil wuduk bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz.
Ketiganya mengetahui akan kaifiat keduanya, kedua wuduk dan mandi mesti kena tahu kaifiat. Mesti kena tahu cara. Ini bagi mereka yang awam, cukup dengan dia i'tiqad semua perbuatan wuduk itu wajib. Cukup dah, tak apa dah. Perbuatan wuduk semua dia kata wajib. Ambil air semaya, dah kau basuh muka, kau basuh kepala kau, sapu kepala, kau basuh telinga, kau basuh kaki, semua dia kata wajib lah kau. Memada bagi orang yang awam. Bagi mereka yang talabul ilmi, mereka yang menuntut ilmu, yang kehidupannya hanya mencari ilmu, maka lepas mesti dia kena tahu benda yang wajib dan yang sunat bagi mengambil wuduk. Mana ketahui kaifiat, cara-cara, mana yang wajib, mana yang sunat, dan mana yang makruh. Keempatnya, syarat sah wuduk lagi dengan air yang mutlak, air yang tidak ada qaid yang lazim, mana tidak ada nama yang tetap, yang suci, tahir, mutahhir, suci lagi menyucikan. Itu air mutlak, air hujan ke, air laut, air sungai, apa-apa air yang tahir, mutahhir, yang suci lagi menyucikan, dikatakan air mutlak. Kelimanya, mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Mesti dia kena tahu keadaan air itu mutlak. Ini bagi mereka yang apa ni, dalam keadaan datang apa ni, syok ataupun waswah, ataupun kita kata kesamaran. Ada dua besing, dua bekas, dua baldi air. Kita tahu air dua beledi ini ada air mutlak, ada air najis ataupun air mustakmal yang telah diguna untuk basuh air fardu. Maka kesamaran, lepas pada kita tinggal, kita datang balik teringat mana air yang najis, mana air yang mustakmal, mana air mutlak, pada kesamaran. Maka wajib dia ijtihad, dia bersungguh. Dengan dia mencium kau dengan begitu begini, mesti dia kena ijtihad. Maka keluar sahaja sungguh dia ijtihad dia, maka datang zon kuat sangkaan mana-mana satu bekas tadi air mutlak, maka sah wuduknya. Itu bagi orang yang kesamaran. Bagi kita semua ni tak ada kesamaran semua dah kok. Bila mana air banyak dalam kolah, air mutlak, keluar daripada paip, air mutlak dah. Keenamnya, ketiadaan suatu yang menegah akan sampai air kepada anggota keduanya, kedua wuduk dan mandi. Ketiadaan sesuatu yang menegah sampai air kepada dua anggotanya, mana anggota wuduk dan anggota mandi lah. Mana tidak ada yang benda-benda yang menegah air. Seumpama cak, seumpama apa ni getah, seumpama apa ni sisi ikan dan sebagainya, benda yang menegah sampai duri yang besar. Sekiranya kita buat gini, rasa kepala duri tu, maka kita cabut ada rongga, maka wajib dicabut duri. Kalau buat begini tak rasa kepala dia tenggelam di dalam daging, dalam isi, tak apa, tak ada masalah. Kalau terasa kepala dia, wajib dicabut dulu. Mana mestilah tubuh badan dia ni tidak ada yang menegah sampai air padanya. Kecuali dia ni memang tak boleh kena air, waktu kena tayamum. Tak, bagi mereka yang tidak boleh kena air, mesti kena tayamum lah. Ketujuhnya, hendak mengalir air atas anggota yang dibasuhkan, dia mesti mengalir. Walaupun sedikit, mesti mengalir. Tidak boleh lap dengan kain basah dan sebagainya. Mesti kena mengalir air. Kedelapannya, syarat sah wuduk dan mandi, ketiadaan suatu yang menapi ia sesuatu akan wuduk dan mandi. Ketiadaan suatu yang menapi, mana yang menegah ataupun yang menyebabkan tidak sah wuduk dan mandi. Apa dia? Iaitu haid dan nifas. Masih lagi tidak kering lagi haidnya, darahnya, maka terus dia wuduk dan mandi tidak sah. Bahkan niat dia mandi itu haram kerana dia tahu lagi masih dalam keadaan haid. Kesembilannya, ketiadaan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya wuduk dan mandi. Tidak boleh kita memalingkan niat. Asal kita ni ambil air semaya ataupun asal kita ni mandi junub, mandi wajib, tiba-tiba musim panas, berasa panas tubuh, maka kita niat
Mandi wajib asal. Di tengah-tengah mandi tu tersentuh sahaja dengan air, niat hati kita ada di dalam hati kita lintasannya ataupun menyahajakan niat kerana untuk bersejuk-sejuk. Hilang untuk mandi wajib tadi hilang. Niat untuk bersedak-sedak sejuk-sejuk sahaja untuk menyejukkan tubuh sahaja itu tidak sah. Kalau kedua-dua tak apa. Niat bersejuk-sejuk, niat mandi wajib itu tak ada masalah. Dua niat itu tak ada masalah. Kalau niat hanya bertabarruk sahaja kata seperti niat tabarruk mana niat bersejuk sah mata-mata itu tidak sah. Kesepuluhnya syarat sah wudu dan mandi bahawa melebih akan basuh daripada qadar yang wajib. Melebih akan basuh daripada qadar yang wajibnya wajib basuh kerana hendak meratakan basuhnya, kerana hendak meratakan basuh. Mestilah kita memperlebihkan qadar basuhan yang wajib. Seumpama kita basuh muka, ambil air semaya basuh muka ni benda yang wajib, fardu wudu. Ambil semaya basuh muka, maka hak untuk basuhan muka di mana sukatan dia? Yang inci ataupun kita kata betul-betul titik permulaan muka tu di mana? Setengah kata dalam kitab sebutkan gigi rambut. Di mana titik permulaan gigi rambut tu di mana? Ya betul dah di sini, tetapi di mana titik tu permulaan titik hak muka tu? Maka tak tahu. Payah nak diukur. Maka kata dia melebihkan akan basuh daripada qadar yang wajibnya kerana hendak meratakan basuhannya. Kita nak menyempurnakan basuh muka untuk sampai pada titik permulaan muka ataupun titik permulaan tangan hingga ke siku ni. Kat mana hak siku ni betul-betul di mana titik dia? Mucuping tu kita letak mana titik dia? Di mana tepat hak siku hak sebenar, maka tak akan mampu, maka melebihkan ia. Maksud dalam kaedah fiqhnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka kita kena basuh lebih lah. Dipanggil, lebihkan lagi dipanggil ghurrah. Basuh lebih ke tangan muka dipanggil ghurrah. Basuh lebih ke tangan dan kaki dipanggil tahjil. Faham tak? Kesebelasnya bahawa tahqiq ia akan suatu yang menghendaki ia bagi wuduk dan mandi mesti tahqiq, yakin ia berhadah. Maknanya yakin ia berhadah. Kalau tak yakin berhadah, dia dalam keadaan ada ismayah, tiba-tiba tunggu di antara maghrib dan isyak, siapa orang azan isyak mari waswah, ada ismayah. Ada ke tak ada ismayah? Ada. Duk mari waswah, rasa tu dah angin kat tidak air. Pening. Maka dia datang waswah, dia pergi ambil wudu. Bila mana dia ambil wudu, dia tidak yakin, tak cerak dia ni berhadah, maka dia pun sembahyang. Tengah-tengah sembahyang ataupun sebelum daripada sembahyang ataupun selepas selesai sembahyang, mari yakin, oh betul keluar dah angin yang tidak diundang rupanya. Keluar dah, batal dah sembahyang, mujur ambil sembahyang. Sekali pun begitu tidak sah wuduknya kerana ketika dia mengambil wuduk tidak ada keyakinan ia berhadah. Mesti kena yakin berhadah. Kalau mari syok, seluk kain, seluk gagal lah. Cerak batal panggil, cerak batal. Lain dia ni datang daripada rumah, tak ada wuduk. Memang dia tak ambil wuduk pun di rumah. Tiba-tiba siapa di surau di masjid orang qomak dah. Mari waswah. Sudah. Ambil air semaya ke dalam. Lalu dalam keadaan waswah itulah dia terus ambil air semaya. Lalu dia semaya, baru teringat, betul tak ambil air semaya. Semaya dia sah kerana kembali asal dia tidak berhadah. Ke-12nya syarat sah wuduk dan mandi bahawa membasuh ia seseorang yang berwuduk dan mandi akan anggota yang bertambah yang menyerupai ia yang dengan yang asal. Anggota yang bertambah yang serupa dengan yang asal, serupa dengan yang asal. Mana tangan yang bertambah. Kalulah dia tak yakin mana satu yang waswa, mana satu yang asal, mana yang bertambah, maka dia kena basuh kedua-duanya. Contoh ada tangan keluar ikut sini. Asal tahu dah, memang dia tahu ni tangan asal, ni tangan bertambah, tangan cacat. Tiba-tiba terhantu, hilang ingatan. Sedar semula, mana satu yang asal, mana satu yang bertambah, dia kena basuh kedua-dua.
Kalau dia tahu ini yang asah, basuh yang asah sahaja. Itu bagi wudu. Adapun bagi mandi, wajib kedua-duanya dibasuh kerana anggota badan lah. Di situ dah. Dan ditambah bagi wudu orang yang mempunyai darurah itu 3 syarat pula. Wallahu a'lam. Ada salah? Ada salah? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.